Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang dan selamat utama kepada seluruh perwakilan, pemerhati dan tetamu yang menghadiri muktamar Pemuda PAS kali yang ke-56 ini. Saya sangat teruja dan bersyukur kerana negeri Selangor Darul Ihsan ini yang dahulunya begitu sukar untuk kita tembusi dan raih sebarang kerusi, kini menunjukkan pencapaian yang cemerlang bagi PAS dan mampu mendapat 15 kerusi DUN Selangor, iaitu antara yang terbanyak dalam senarai bersama dengan rakan Pakatan Rakyat. Sungguhnya tidak ada apa yang mustahil jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan kita berusaha bersungguh-sungguh dan mematuhi syariatullah dan sunatullah yang ditetapkan. InsyaAllah muktamar ini akan menyumbang kepada pencapaian politik, dakwah dan tarbiyah yang lebih cemerlang kepada PAS, khususnya di Selangor dan amnya di negara kita. Saya ingin mengajak semua para perwakilan supaya memanfaatkan muktamar ini sebagai wadah dan kita berbahas serta mencanai idea-idea baru yang progresif, di samping bermuhasabah untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada kita, agar gerakan dan jamaah kita ini lebih efektif dan produktif berbanding pada masa-masa yang lalu. Sidang utama sekalian, firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastaflifannahum fil ard kama staflafa alladhina min qablihim وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai Muhammad, bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadi orang-orang sebelum mereka. Khalifah-khalifah yang berkuasa, dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, siapa yang kufur ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang derhaka. Tema muktamar tahunan Pemuda PAS pada tahun yang lalu ialah memperkukuh muafakat. Ia suatu peringatan penting agar kita terus kukuh berjuang dalam Pakatan Rakyat bagi mengisi harapan dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, terutamanya menerusi keputusan pilihan raya yang lepas. Kita juga mesti memperkukuh muafakat sesama ahli parti, khususnya dalam pemuda, agar apa jua cabaran yang mendatang mampu kita hadapi dengan teguh, gagah dan bersedia. Pada kali ini, pada petang ini, muktamar tahunan Pemuda PAS mengangkat satu tema, iaitu mempersiap generasi kemenangan. Perkembangan politik negara pada masa kini menunjukkan desakan yang semakin kuat ke arah perubahan dalam menggantikan rejim UMNO Barisan Nasional yang telah sekian lama berkuasa. Rejim yang berleluasa memerah hasil bumi negara ini sehingga keparas hutang negara dan isi rumah yang menjerut leher, serta keruntuhan akhlak dan moral rakyat ke tahap yang terendah dan sangat menakutkan. Parti pemerintah UMNO pada masa ini menghadapi masalah dalaman yang cukup rumit. Pertembungan antara Datuk Seri Najib dan Tun Dr. Mahathir sudah hampir sampai ke kemuncaknya. Sama ada Datuk Seri Najib yang menang ataupun Tun Dr. Mahathir yang menang, UMNO tetap akan tercedera untuk menghadapi pilihan raya yang ke-14. Rakyat
akan menolak PN dalam pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah Pakatan Rakyat akan menjadi pilihan rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Adalah menjadi kewajipan bagi kita untuk memastikan bahawa Islam bukan sekadar menjadi penumpang atau tempelan kepada perubahan yang diinginkan. Sebaliknya menjadi teruja utamanya perencana agenda dan pemain penting yang tidak mungkin dikesampingkan. Justru generasi kemenangan ini mesti dipersiapkan di dalam setiap jiwa pada pemuda PAS untuk menghadapi kemenangan dalam tempoh tidak sampai 3 tahun daripada sekarang. Pada tahun ini, pelbagai perubahan yang ketara dalam lanskap politik negara telah berlaku dengan begitu pantas. Paling ketara apabila kita kehilangan tokoh murabi kita, tokoh murabi parti yang cukup penting, iaitu almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat yang meninggal pada 12 Februari 2015 yang lepas. Sesungguhnya almarhum Tuan Guru yang dilahirkan pada 10 Januari 1931 telah menjadi pelakar penting dalam menentukan corak politik negara kita sejak tahun 1960-an lagi, hinggalah ke nafasnya yang terakhir. Sidang utama yang dirahmati Allah sekalian, visi melahirkan pemuda Al-Hilmi. Sejak dari awal sesi saya memimpin pemuda PAS, agenda mengenai tarbiyah adalah suatu yang sangat dititik beratkan. Kita tidak boleh mengesampingkan soal tarbiyah, kerana inilah yang membezakan antara kita dengan parti-parti yang lain. Memetik kata murabi tarbiyah Indonesia, Kiai Rahmat Abdullah, beliau menyatakan tarbiyah bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan tarbiyah. Ketika kita mengungkap bahawa tarbiyah adalah paksi pembinaan dan pembangunan jamaah, kita juga acap kali terhilap dalam memahami dan melaksanakan agenda tarbiyah di pelbagai peringkat dalam jamaah. Tarbiyah yang hanya menumpukan satu-satu aspek tertentu seperti fikrah ataupun ruhiyah semata-mata akan melahirkan pemimpin dan ahli yang tidak mampu menzahirkan kualiti yang seimbang, seterusnya gagal mengemudi bahtera ini. Dari sudut tarbiyah, cabaran dan expectation terhadap kehadiran PAS pada hari ini lebih mencabar. Kita bukan hanya menghadapi mad'u kepada generasi Y yang terdedah dengan pelbagai maklumat dan pemikiran kritis serta suka berterus terang dalam mengkritik, tetapi kita juga menghadapi krisis keyakinan terhadap kualiti tarbiyah kita, khususnya apabila isu perbezaan dalaman parti yang dilihat kurang diuruskan dengan baik. Fitnah dan adu domba sesama sendiri yang tidak terkawal benar-benar menyedihkan kita. Masyarakat yang juga mempersoalkan kualiti tarbiyah kita apabila mereka membandingkan produk pekadiran kita dengan produk rakan-rakan dalam parti-parti yang lain yang lebih dilihat cemerlang dan terkehadapan. Ramai mengakui bahawa PAS berjaya melahirkan kader-kader ahli gerakan Islam yang hebat dengan ilmu agama dan kepribadiannya, tetapi dalam melahirkan aktivis sebuah parti politik, kita dilihat lebih tertumpu kepada melahirkan ahli-ahli dan pemimpin peringkat bawahan dan pertengahan, tetapi kurang dalam melahirkan pemimpin yang mempunyai kualiti di peringkat tertinggi. Mengisapi bahawa salah satu sifat tarbiyah harakiyah Islamiyah adalah kafah, iaitu menyeluruh. Saya ingin meluncurkan satu gagasan yang dinamakan Pemuda Al-Hilmi, iaitu pemuda yang memiliki pakej Rabbani
faqih dan juga haraki. InsyaAllah inilah generasi yang akan mengisi Putrajaya satu masa akan datang. Rabbani merujuk kepada pengukuhan tarbiyah ruhiyah yang mantap sehingga melahirkan nafsiatul muslimah, iaitu jiwa yang mantap dengan tazkiyatun nafs yang konsisten dan bersungguh-sungguh. Keutuhan roh inilah yang akan meniup daya juang untuk terus konsisten. Pemuda Rabbani juga adalah pemuda yang memelihara ukhuwah Islamiyah dan menyantuni para muslimin, khususnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan. Pemuda Rabbani, proses tazkiyatun nafs ini juga melahirkan para pemuda yang tawaduk dan mudah berlapang dada dalam menyantuni ikhtilaf ataupun perbezaan di kalangan para aktivis pemuda. Pemuda Rabbani bijak menangkis anak panah fitnah yang beracun, sama ada daripada menembusi tubuhnya sendiri ataupun tubuh saudaranya yang lain. Bukan racun-meracun antara satu sama lain. Faqih merujuk kepada sifat akliyah muslimah, iaitu minda yang mantap dengan fikrah dan kepahaman Islam yang sahih dan syumul. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut bahawa rijalut taghrir, iaitu generasi perubahan, hendaklah berusaha menguasai dunia dua peringkat fiqh yang penting, iaitu yang pertamanya fiqh Asy'ari ataupun fiqh An-Nusus, dan yang keduanya adalah fiqh Al-Waqi'. Fiqh An-Nusus bermaksud memahami nas-nas syarak dan maqasid di sebalik nas-nas tersebut. Fiqh Al-Waqi' pula bermaksud memahami realiti semasa berdasarkan maklumat-maklumat yang mendalam dan tepat. Justru pemuda PAS harus melipat gandakan usaha untuk memantapkan pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah melalui pelbagai platform majlis, terutamanya usrah, kuliah, tamrin dan sebagainya. Pemahaman terhadap nas mesti berjalan seiring dengan pemantapan terhadap realiti semasa, supaya pelaksanaan nas tidak kelihatan canggung lantaran kecelaruan dalam mengikuti realiti semasa. Menguasai realiti tidak cukup dengan hanya membaca buku di kutuphana. Sebaliknya, dengan pemerhatian pergaulan dan wacana semasa yang luas bagi memahami denyut nadi rakyat, bukan main WhatsApp saja. Haraki bermaksud pemuda yang sentiasa bergerak dalam pelbagai lapangan amal Islam yang penuh kompeten, sehingga menjadi masyarakat kepada ummah dan kejayaan kepada Islam. Kunci kepada haraki ini adalah satunya amal, yang kedua adalah kompetensi. Kita tidak mahu pemuda yang hanya berteori, berkuliah dan berwacana macam nak roboh bangunan, tapi tidak turun ke lapangan untuk merealisasikan amal Islami dan menjadi hadam kepada rakyat. Amal biarlah ikhlas. Tanpa kompetensi akan menyebabkan amal tersebut tidak efisien dan berimpak tinggi. Justru pemuda haruslah terus berusaha menajamkan kemahiran dan keupayaan serta membina kepakaran dalam pelbagai bidang, kerana kemahiran ini akan memaknakan sumbangan kita kepada ummah. Dan jangan mudah berpuas hati kalau hanya memiliki satu ataupun dua kemahiran. Teruskan untuk mendapat kemahiran-kemahiran ini. Ketiga-tiga pakej ini, iaitu Rabbani, Faqih dan juga Haraki ini, adalah terkandung dalam ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
warabasna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Allah menyatakan mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Kami tambahkan petunjuk kepada mereka dan kami teguhkan pendirian mereka ketika mereka berdiri seraya berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Dalam ayat ini Allah nyatakan, yang pertamanya, amanu bi rabbim. Mereka pemuda yang beriman, itu adalah tandanya Rabbani. Yang kedua, wazidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah petunjuk. Ini adalah tandanya faqih, di mana Allah telah memberi petunjuk agar ashabul kahfi boleh menggunakan hujah yang baik, bahasa yang sesuai, pada masa yang sesuai untuk bercakap dengan pemerintah yang zalim pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah izqamu faqalu, ketika berdiri lalu berkata. Ini menandakan haraki. Syahid Kutub menyatakan haraki itu adalah meninggalkan duduk dalam zon yang selesa kepada berdiri untuk zon yang lebih mencabar. Secara kesimpulannya, pemuda Al-Hilmi memiliki sifat dan kualiti berikut. Pertamanya, menguasai asas-asas ilmu Islam dengan mantap. Mereka juga gairah untuk mendampingi para ulama dan intelektual Islam untuk terus menghadam nas-nas syarak dengan metod yang sahih. Pertama. Yang kedua, tajam dan objektif dalam memahami realiti dakwah dan siasah tanah air yang begitu rencam. Juga tinggi kesedaran dan pemahaman terhadap realiti ummah di peringkat global. Ikhlas dan istiqamah dalam ibadah. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia dan beradab tinggi sesama sahabat mahupun dengan musuh. Matang dan bijaksana dalam menangani ikhtilaf. 5. Semangat kekitaan yang tinggi dan bukannya keakuan dan kepuakan. 6. Prihatin dan tangkas dalam menyantuni keprihatinan rakyat. 7. Berkeupayaan tinggi dan memiliki kepakaran dalam lapangan tertentu, sama ada aspek ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi, serta sastra dan budaya, urusan organisasi, agama dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah berwawasan besar dan optimis terhadap kemenangan Islam. Nama Al-Hilmi adalah diambil daripada nama yang Ketua Agung PAS ketiga, iaitu almarhum Dr. Baharuddin Al-Hilmi. Petang ini kita bertuah kerana warisnya ada bersama kita pada petang ini, insyaAllah. Dr. Baharuddin Al-Hilmi, beliau mempunyai ciri-ciri faqih, rabbani dan haraki. Telah berjaya meletakkan PAS dalam arus perdana gelanggang politik Malaysia. PAS di bawah kepimpinannya berjaya melonjakkan jumlah kerusi parlimen daripada 1 kursi tahun 1955 kepada 13 kursi dalam pilihan raya 1959, selain berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. Ciri rabbaninya yang kuat itu telah memberikan ketahanan kepada jiwa Dr. Baharuddin Al-Hilmi sehingga beliau telah ditahan oleh pihak berkuasa beberapa kali. Ciri faqihnya pula dalam ilmu fiqh al-nusus dan fiqh al-waqi' telah meletakkan beliau setanding dengan pimpinan sezaman dengan dia, Tengku Abdul Rahman, Datuk On, Ahmad Bustamam dan lain-lain lagi. Dan ciri harakinya telah membawa beliau terjun ke tengah-tengah masyarakat dan membawa idea-idea Islamik yang mampu dicerna dan diterima oleh masyarakat. Sidang utama yang dikasihi sekalian, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhati apakah yang telah diperbuat pada hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita melangkah jauh, marilah kita merenung perjalanan penuh ranjau pemuda PAS dalam tempoh singkat 18 bulan yang lalu. Tempoh ini terlalu singkat, apatah lagi di peringkat awal 9 bulan pertama yang memerlukan proses keserasian sesama kita. Tapi alhamdulillah, selepas tempoh 9 bulan terakhir, kita dapat melaksanakan fungsi-fungsi kita dengan lebih baik. Pemuda telah memainkan peranan yang cukup sistematik. Misalnya, dalam isu sekatan jalan oleh JPJ yang keterlaluan, isu kenaikan tambang teksi, isu banjir, isu kenaikan harga minyak, isu GST dan pelbagai lagi, kita tidak terus dengan aksi agresif. Sebaliknya bermula dengan berperingkat-peringkat, iaitu secara diplomasi dan rundingan terlebih dahulu. Pemuda melalui Lujnah Penerangan telah mengadakan pertemuan dengan pegawai tinggi JPJ, SPAD, TMB, pasukan trafik, Bukit Aman dan pelbagai lagi pihak yang berautoriti untuk memidangkan isu-isu yang berbangkit. Alhamdulillah, sebahagian besarnya membuahkan hasil yang baik dengan tindakan pihak terbabit secara serta-merta. Bagi isu-isu yang gagal diselesaikan di meja rundingan, pemuda telah memilih jalan tegas dengan mengadakan beberapa rapat umum. Melalui Lujnah Politik, Pemuda PAS telah menjadi sekretariat dalam himpunan Hari Pekerja Batal GST bersama dengan pimpinan PAS Pusat, NGO dan rakan-rakan Pakatan Rakyat pada 1 Mei yang lalu. Kehadiran puluhan ribu rakyat membuktikan bahawa isu GST sangat dekat dengan mereka. Selain itu, pemuda melalui Lujnah Pembangunan Tanah dan Bandar telah memperjuangkan isu kampung warisan, kampung tradisi dan peneroka bandar yang sudah boleh dirampas tanah mereka oleh UMNO Barisan Nasional, seperti mana yang berlaku di Kampung Cubadak, Kampung Puas Seberang, Kampung Bagu Paradong, dan juga isu berkenaan tanah rezerv Melayu yang semakin terakis di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Untuk itu, Lujnah telah membawa usul di Dewan Rakyat pada 10 November 2014 melalui Ketua WIP yang juga Ketua Penerangan PAS Pusat, YB Datuk Mahfuz Omar, dalam usaha menanggani isu banjir di Kelantan yang menggempakan negara hujung tahun yang lalu. Jentera daripada Jabatan Amal, alhamdulillah, jentera Jabatan Amal telah memainkan peranan yang sangat membanggakan kita bersama. Saya juga cukup berbangga dengan penglibatan jentera pemuda di peringkat negeri dan kawasan yang telah sedaya upaya membantu mangsa banjir yang terjejas. Lujnah Kebajikan dan Prihatin Rakyat telah menyaras projek perumahan rakyat budiman ataupun ringkasnya Rumah Budiman. Projek ini telah berjaya menyiapkan 5 buah rumah, manakala 10 buah rumah lagi dalam proses pembinaan dan dijangka siap dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Ini adalah buah tangan pemuda PAS untuk rakyat Kelantan. Usaha penggembelingan dana dalam waktu yang singkat saja, banjir dan selepasnya, Saudara Bendahari Pemuda PAS Malaysia telah mengutip lebih daripada 500,000 juta untuk dana Rumah Budiman ini. Alhamdulillah. Walaupun solidariti dalam kalangan pemuda Pakatan Rakyat masih belum sekukuh yang kita harapkan, namun kita kekal bersama dengan program-program tanpa sekali-kali bertindak meminggirkan antara satu sama lain. Walaupun wujud beberapa pertikaian di 1-2 negeri berikutan beberapa isu tertentu, pemuda percaya bahawa ia masih terkawal dan sekadar ribut dalam cawan semata-mata. Pada akhirnya, kita tetap teguh dan tekad untuk menghentikan kezaliman UMNO Barisan Nasional yang telah bertapak sejak 60 tahun yang lalu. Pada peringkat serantau pula, Lujnah Antarabangsa telah berjaya menjalinkan hubungan dengan semua keanggotaan MSEC 2.0 sebagai platform menyelaras tindakan pemuda ASEAN, pemuda Islam ASEAN, dan menangani isu-isu khususnya di rantau ini. Ia juga meliputi usaha awal untuk dialog anak muda 6 negara. Perbincangan dengan Dr. Yusuf Qardawi juga telah dibuat untuk menubuhkan Sekretariat Pemuda Islam Antarabangsa. Sentuhan isu pelarian Rohingya juga telah dilaksanakan dengan baik. Tahniah juga kepada DEX
dengan program futsalnya yang tidak hanya menyihatkan badan semata-mata tetapi diselitkan dengan perkongsian isu-isu semasa kupasan terhadap perkembangan politik di negara kita. Tahniah juga kepada Jabatan Usahawan ataupun IMPAK yang berjaya membina jaringan yang kuat di kalangan usahawan muda di negara ini. Usahawan bukan hanya peka pada peluang perniagaan semata-mata, sebaliknya peka dengan perkembangan politik pada waktu ini. Akademi Politik Budi telah menjadi platform dalam membiasakan ahli-ahli pemuda untuk membicarakan hal ehwal polisi negara. Penganjuran program seperti Kem Politik Budiman dan Wacana Rakyat perlu dijadikan program tetap secara berkala dan bersilibus bagi memperkenalkan anak muda dan mahasiswa kepada PAS di samping mentajamkan ilmu pendidikan politik kepada generasi muda. Begitu juga dengan program INSIS, Institut Negarawan Siswa dan Amilin yang digerakkan oleh AKP. Ia mesti diteruskan dan diperkasakan dari masa ke semasa. Sekretariat Pemuda PAS telah memberi nafas baru kepada sistem UKJ seperti mana yang disebut oleh setiausaha tadi. Bagi perkongsian ilmu dengan negara jiran Indonesia, Lujna Politik telah menganjurkan seminar politik anak muda bersama dengan pembentangan daripada ahli tokoh politik Indonesia. Idea Tok Guru Presiden telah kita angkat dalam Nadwah Fiqh Ikhtilaf. Matlamat Nadwah ini adalah untuk membuka minda pemuda PAS berkenaan bagaimana menguruskan perbezaan. Buku karangan Dr. Yusuf Qardawi yang berkenaan dengan Fiqh Ikhtilaf telah diedar ke seluruh negara untuk dimiliki ahli-ahli pemuda. Jabatan Pilihan Raya Pemuda PAS yang telah banyak menumpukan aktiviti persiapan pilihan raya, contohnya Auto 21st, Mantap dan program terjahnya di Sarawak. Pemuda PAS sangat komited dan optimis untuk melahirkan anak sulung dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak, insya-Allah. Calonnya pun dah ada. Yang bercakap bahasa tadi tu yang kita tak berapa faham tu, insya-Allah itulah calonnya. Lujna Tarbiyah pula telah berjaya menganjurkan Istimak Tarbawi di Pulau Pinang dengan kehadiran sangat menggalakkan. Lujna Parlimen dan DUN telah secara lantang membantah penyediaan arak dalam pesawat MAS dan memberi tekanan kepada Kementerian Pendidikan berkenaan isu pertukaran guru di kawasan pendalaman atas alasan politik. Hal ehwal Sabah Sarawak juga dijemput dalam forum pembentukan Malaysia bagi membincangkan isu semasa dan masa depan Sabah bersama dengan pihak kerajaan negeri Sabah. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pemuda PAS Malaysia yang aktif dalam isu-isu bersama di negeri Sabah. Lujna Pekerja, pengguna dan alam sekitar juga aktif menganjurkan program kesedaran alam sekitar untuk rakyat Malaysia. Juham pula telah banyak membantu menjadi perunding dan benteng perundangan dalam pemuda PAS. Juham telah banyak membela ahli PAS dan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penindasan BN. Pasti pula telah menjadi kebanggaan kepada kita semua apabila telah mendaftar lebih daripada 100,000 pelajar pada tahun ini. Dan sebenarnya pasti telah menjadi pusat asuhan kanak-kanak prasekolah in bracket bagi sekolah swasta yang terbesar dalam negara kita. Tahniah kepada Pasti. Sidang utama yang dihormati Allah sekalian, izinkan saya meringkaskan pandangan kita dari segi perspektif pemuda PAS berkenaan dengan isu-isu semasa. Saya akan membacakan sedikit, yang lebih tuan-tuan boleh terus membaca. Saya mengambil berkenaan dengan skandal 1MDB. Jika kita melihat isu 1MDB ini dengan pandangan yang lebih luas, fokus utama segala masalah berkaitan dengan 1MDB ini lahir daripada kegagalan BN untuk mempraktikkan amalan tabik urus korporat, iaitu corporate governance yang baik. 1MDB adalah sebuah syarikat milik penuh MOF Incorporated, iaitu satu badan di bawah Kementerian Keuangan. Kebiasaannya cadangan untuk menjadikan 1MDB
suatu syarikat milik penuh MOF Incorporated pastinya akan dibincangkan di kabinet untuk proses check and balance. Tetapi oleh sebab Menteri Kewangan juga adalah Perdana Menteri, maka pastinya kelulusan diterima secara automatik. Malah apabila timbul pelbagai masalah berkaitan 1MDB, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan telah mengarahkan audit negara untuk mengaudit pula syarikat tersebut. Najib yang mencadang, Najib yang lulus, Najib juga yang suruh semak semula 1MDB ini. Semuanya Najib, tuan-tuan. Amalan ini adalah sesuatu yang sangat tidak boleh diterima dalam amalan tadbir urus korporat di mana-mana sahaja. Justru tidak hairanlah 1MDB kelihatan bebas untuk buat apa sahaja kerana elemen check and balance sudah tidak wujud sejak mula lagi. Walaupun membiarkan Najib kekal jadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya yang ke-14 adalah suatu yang strategi yang mungkin baik kepada Pakatan Rakyat, tapi untuk membiarkan beliau untuk terus memimpin negara dalam keadaan yang sebegitu rupa bukanlah suatu yang baik untuk negara ini. Kita tidak rela membiarkan wang dan harta negara dirompak secara terang-terangan di depan mata kita. Kita tidak mahu wang rakyat dalam tabung haji, KWAP, KWSP dan mana-mana karung simpanan rakyat digunakan sesuka hati hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu rakus individu tertentu. Pelaksanaan syariah, agenda berterusan PAS. Pemuda PAS bersetuju dengan pendekatan melaksanakan kanun jenayah syariah ini secara tadarus, yakni berangsur-angsur. Atas kesedaran bahawa jika pun kita tidak dapat melaksanakan semuanya, tapi kita jangan meninggalkan kesemuanya. Jika diteliti kepada kesalahan-kesalahan yang dibentukkan di bawah enakmen kanun jenayah syariah 2 Kelantan tersebut, kita akan mendapati terdapat 4 jenis kesalahan jenayah syariah yang memang turut terdapat dalam enakmen kesalahan syariah yang sedang berkuat kuasa di semua negeri-negeri di negara kita, iaitu yang pertamanya murtad, qazaf, minum arak dan zina. Cumanya hukuman bagi keempat kesalahan ini adalah tidak berdasarkan hukum syarak. Oleh kerana terikat kepada had hukuman yang ditetapkan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1969, iaitu Akta 355. Keempat-empat kesalahan ini telah sekian lama diperuntukkan dan dibicarakan di Mahkamah Syariah. Justru tidak timbul kesalahan-kesalahan ini bercanggah atau bertindan dengan kesalahan-kesalahan jenayah yang berada dalam bidang kuasa persekutuan. Dalam hal pindaan Akta 355 ini, Pemuda PAS dipahamkan bahawa jawatan kuasa teknikal bersama pelaksanaan hudud yang dianggotai oleh wakil-wakil dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kelantan telah pun mencapai kata sepakat berkaitan dengan suatu roadmap untuk membantu ke arah pelaksanaan enakmen kanun jenayah syariah di Kelantan, iaitu Kerajaan Persekutuan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan membentangkan rang undang-undang pindaan Akta 355 di Parlimen selepas mendapat perkenan dan persetujuan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Malangnya Kerajaan Persekutuan telah tidak membawa perkara ini untuk pertimbangan Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang alasan yang jelas, sehingga memaksa PAS sendiri melalui Yang Berhormat Tuan Guru Presiden selaku Ahli Parlimen Marang untuk membentangkan rang undang-undang persendirian Ahli Parlimen bagi tujuan meminda Akta 355 tersebut. Permainan silap mata Kerajaan Persekutuan ini sebenarnya tidak terlalu sukar untuk dipahami, terutamanya jika dilihat kepada strategi pecah dan perintah yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional untuk melaga-lagakan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Sebab itulah kita terus lawan UMNO Barisan Nasional. Sidang utama yang dikasihi sekalian, banyak dah kita sebut tentang generasi Helmi dan pencapaian kita dalam Pemuda PAS. Sekarang saya nak menyentuh apa yang kita nak laksanakan
apa yang dicadangkan untuk sesi yang akan datang. Agenda bertindak Pemuda PAS. Kita menyenaraikan 10 agenda untuk dilaksanakan oleh Pemuda PAS untuk sesi yang akan datang. Pertamanya adalah membangun generasi Al-Helmi. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, apakah generasi Al-Helmi itu, dan kita berhak untuk membangunkan pemuda-pemuda mengikut acuan kita. Yang pertama. Yang kedua adalah mempertahankan amanah dan harapan rakyat. Jika kita melihat kepada statistik pilihan raya yang lalu, adalah sangat jelas bahawa rakyat majoriti telah memberikan harapan yang sangat tinggi kepada Pakatan Rakyat. 50.87% yang telah memilih Pakatan Rakyat adalah satu angka yang sangat tinggi dan tidak pernah dicapai oleh mana-mana gabungan parti pembangkang sebelum ini. Jika kita mengambil ringan atau bertindak mengkhianati harapan rakyat ini, saya bimbang. Saya bimbang rakyat akan menghukum kita dalam pilihan raya yang akan datang. Justru itu adalah amat penting untuk kita pertahankan Pakatan Rakyat daripada dirosakkan daripada dalam. Mungkin ada di kalangan kita yang percaya bahawa berjuang sendirian adalah jalan yang terbaik. Tapi lupakah kita dengan pencapaian sewaktu kita sendirian dahulu? Lupakah kita sewaktu PAS hanya menang satu kursi parlimen dalam pilihan raya 1986? Walaupun kita bertanding banyak 98 kursi pada waktu itu di peringkat parlimen. Adakah kita mahu mengulangi saat kita lemah dan tertindas ini? Justru marilah sama-sama pemuda untuk mempertahankan muafakat yang telah dibina. Mari kita bertegas dengan suara-suara yang berpotensi untuk membawa kepada perpecahan dalam Pakatan Rakyat. Jangan sesekali memandangkan muafakat yang dibina oleh pimpinan kita terdahulu, termasuk almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dan almarhum Ustaz Fadirno, ini dimusnahkan oleh nafsu amarah dan kecuaian kita semata-mata. Ketiga, politik sederhana. Politik budiman yang telah digagaskan dalam muktamar yang lepas adalah politik yang berbudi, berakal dan bijaksana. Pendekatan sederhana ini adalah latar belakang kepada politik dalam negara kita. Kita harus insaf, ya. Islam datang ke negara ini melalui saluran dakwah, bukannya melalui jalan peperangan. Tanah Melayu mendapat kemerdekaan adalah melalui perjanjian dengan penjajah British, juga bukan dengan petupan darah yang kritikal. Tidak pernah berlaku revolusi dalam negara tercinta kita ini. Realiti rakyat negara menolak politik yang keras dan ekstrim. Mana-mana parti politik yang dapat digambarkan sebagai ganas dan melampau akan ditolak oleh rakyat. Setakat ini tiada pendekatan politik yang keras menang dalam negara ini. Yang keempat, aktivis mahasiswa calon pilihan raya yang ke-14. Tadi yang baca doa tadi adalah pemimpin mahasiswa. Pemuda PAS Malaysia akan mengangkat suara mahasiswa pada kedudukan yang tinggi dan strategik. Kami mencadangkan kepada PAS dan Pakatan Rakyat meletakkan seorang calon pemimpin mahasiswa sebagai calon dalam pilihan raya yang akan datang dan menang. Setuju tuan? Kita mahu pemimpin ini diletakkan di tempat yang sewajarnya. Pemimpin mahasiswa ini sama ada mahasiswa yang sedang menuntut ataupun mereka yang berada dalam tempoh 3 tahun selepas graduate. Pentingnya mahasiswa dilantik sebagai ahli parlimen adalah supaya setiap isu yang melibatkan mahasiswa dapat diangkat ke Dewan Rakyat. Yang kelima, projek Anjung Budiman. Anak muda adalah pelanggan utama Pemuda PAS. Anak muda Malaysia yang ada di negara ini adalah pelanggan utama kepada Pemuda PAS. Dan kita perlu santuni dan perjuangkan nasib mereka.
Kita sedar bahawa mutakhir ini isu utama yang membelenggu anak muda adalah soal kerjaya dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Pemerkasaan jati diri anak muda Malaysia perlu dibuat secara berstruktur dan berpusat. Anak muda Malaysia perlukan bimbingan dalam kerjaya. Contohnya dalam bidang keusahawanan. Mereka perlukan rakan berbincang, kursus kemahiran, perkongsian pengalaman, bimbingan agama, khidmat kaunseling dan lain-lain lagi. Projek Anjung Budiman adalah satu projek menempatkan sekumpulan anak muda dalam satu kumpulan di mana mereka mendapat bimbingan untuk maju ke hadapan. Kita bagi motivasi kepada mereka, bagi semangat kepada mereka supaya mereka bersemangat dan berjaya dalam karier masing-masing. Itulah matlamat projek Anjung Budiman ini. Projek Rumah Budiman. Budiman saja tuan ya. Banyak Budiman dalam ucapan ini tuan. Projek Rumah Budiman ini mengikut maklumat sehingga 14 Mei 2015 terdapat 1,821 unit rumah yang musnah dalam banjir besar di Kelantan tahun 2014. Kawasan yang terbabit seperti Gua Musang, Kuala Kerai, Tanah Merah, Macang, Tumpat, Kota Baru dan Pasir Mas. Tanggungjawab kerajaan negeri adalah membina 600 unit dan telah menyiapkan 48 buah. Tanggungjawab kerajaan persekutuan adalah membina 1,221 buah rumah. Malangnya, setakat ini kerajaan pusat hanya berjaya menyiapkan rumah sebanyak 6 buah daripada 1,200. Iaitu berapa persen tuan-tuan? Iaitu 0.5% saja. So Pemuda PAS telah menyiapkan 5 buah rumah Budiman. Kerajaan pusat 6, Pemuda PAS 5 yang telah berada di Kuala Kerai. Jika perbandingan dibuat antara prestasi sebuah kerajaan pusat dengan prestasi Pemuda PAS lebih baik daripada kerajaan pusat. Jika mangsa banjir tidak mendapat rumah sehingga pilihan raya yang ke-14, dan saya memang mensyaki bahawa kerajaan pusat sengaja melambat-lambatkan proses pembinaan rumah ini. Maka dalam menghadapi cabaran semasa yang datang pada hari ini, Pemuda PAS memerlukan pemimpin yang kuat, berilmu dan amanah. Boleh menjadi pemimpin kepada jemaah dan boleh menjadi pemimpin kepada negara ini. Tugas pemimpin Pemuda PAS bukan sekadar mentarbiah ahli-ahli Pemuda PAS, tetapi lebih luas lagi mampu memiliki inovasi, mampu memimpin inovasi dalam pendekatan dakwah dan politik anak muda dalam negara ini. Muktamar kali ini adalah muktamar pemilihan bagi menentukan barisan kepimpinan sesi akan datang. Marilah kita melihat bagaimana Allah memilih Talut sebagai pemimpin kepada Bani Israel. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wa jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperolehi kerajaan atas kami? Bagaimana Talut memperolehi kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya? Ia tidak memberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fizikal. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas
lagi Maha mengetahui. Kitab Ma'a Qasas As-Sabiqin fil Quran karangan Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi telah menceritakan berkenaan dengan kepimpinan Talut. Allah telah memilih seorang pemimpin yang sesuai di zaman itu dengan kekuatan ilmu dan fizikalnya. Allah tidak memilih nabinya sebagai pemimpin, sedangkan terdapat nabi pada waktu itu. Allah juga tidak memilih bangsawan Bani Israel sebagai pemimpin. Allah juga tidak memilih pemimpin dari kalangan mereka yang berharta, kaya raya. Tetapi Allah memilih Talut, orang kebiasaan yang sesuai menjadi pemimpin pada waktu itu. Ini memberi pengajaran kepada kita semua bahawa kita perlu melantik pemimpin yang sesuai dengan keperluan kemudahan kita pada hari ini. Cukuplah peristiwa ini menjadi ibrah kepada kita bersama. Pilihlah pemimpin yang boleh membawa pemuda PAN meluncur jauh ke hadapan dengan idea-idea segar dalam jamaah dan negara. Kecemerlangan perlu menjadi budaya dalam PAS. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan akal pikiran untuk kita berfikir. Akal pikiran inilah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Gunakanlah akal pikiran. Gunakanlah akal pikiran yang waras, disuluh dengan ilmu dan iman, dan bukan menggunakan sentimen untuk membuat keputusan yang penting dalam pemuda. Akhirnya, saya sekali lagi mengharapkan supaya muktamar ini dapat dimanfaatkan sebagai medan untuk kita berbahas idea-idea segar serta berbahas untuk memacu pemuda PAS ke hadapan. Harapan kita bersama supaya kali ini, muktamar kali ini akan menyemarakkan ilzam dan daya juang para pendukung pemuda PAS untuk terus memperkemaskan SAP dan melipat gandakan bakti kepada masyarakat, negara dan agama. Semoga perjalanan muktamar kali ini daripada awal hingga akhir dibantu dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.